أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك الحمد لله والشكر لله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang saja ada, malah ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-252, yaitu Syekh Ibn Athaillah berkata, At-tawadhu'u al-haqiqiyyu ma kana nashi'an an syuhudi 'azamatihi wa tajalli sifatihi. Hakikat tawadhu, yakni tawadhu yang sesungguhnya, yakni yang sebenar-benarnya, ialah yang timbul kerana melihat atau memperhatikan kebesaran Allah dan terbukanya sifat-sifat Allah, yakni nyatanya kebenaran sifat-sifat Allah pada pandangan hati seseorang itu. Jadi menerusi kalam hikmat Syekh Ibn Athaillah yang ke-252 ini, Syekh Ibn Athaillah nak beritahu tentang tawaduk yang sebenarnya, hakikat tawaduk. Jadi hakikat tawaduk yang sebenarnya ini suatu perlakuan yang timbul daripada hati yang memiliki makrifat. Itulah tawaduk yang sebenar, yaitu apabila hati manusia mengalami atau mencapai apa yang disebut dalam istilah tasawuf sebagai syuhud, yakni hatinya melihat dan merasai kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebesaran Allah, keagungan Allah itu telah dilihat oleh pandangan mata hati seseorang. Maka hasil yang timbul daripada pandangan batin ini, dia akan membuahkan tawaduk yang sebenarnya. Bila mata hati manusia melihat hakikat kekuasaan Allah, hakikat keagungan Allah, melihat dengan pandangan mata batin dia, mata hati. Jadi maka keadaan itu akan melahirkan perasaan merasa rendah diri, akan menghapuskan, akan mencabut perasaan takabur, ujub dari dalam hati.
Jadi kesimpulan mudahnya Syekh Ibn Atta nak beritahu tawaduk sebenarnya adalah suatu sikap yang timbul daripada hati yang melihat kepada keagungan Allah, ataupun hati yang bermakrifat, ataupun hati yang bermusyahadah. Namalah istilah apa-apa pun, dia merujuk pada perkara yang sama. Tawaduk dalam pandangan ahli tauhid, ini tawaduk dari sudut pandangan ahli tauhid ini ahli makrifat lah. Sebab tu disebut ahli tauhid di sini bukan merujuk kepada ahli usuluddin tu. Ahli usuluddin tu dia hanya membahaskan tentang sifat-sifat ketuhanan, dia tidak membahaskan sifat diri manusia ni. Jadi bila kita baca dalam kitab-kitab tasawuf menyebut ahli tauhid, itu bukan merujuk kepada ahli usuluddin, tapi dia merujuk kepada ahli tasawuf. Sebab tauhid dari sudut usuluddin dengan dari sudut tasawuf ada kelainannya, bukan berlawan, bukan bercanggah, tak. Tauhid dalam ilmu usuluddin dengan ilmu tasawuf dari segi keyakinan serupa. Tetapi dalam tasawuf dia melibatkan hal-hal lain, iaitu hati yang menerima ketauhidan itu. Maka timbullah hal-hal tertentu pada diri seseorang. Maka itu tauhid dari sudut tasawuf. Kalau kita belajar ilmu tauhid dari sudut pegangan-pegangan akidah tentang kewujudan Allah, kekuasaan Allah, tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, kita belajar tauhid dari sudut keyakinan-keyakinan ini dengan dalil-dalilnya, itu usuluddin. Tapi tauhid dari sudut tasawuf, bagaimana tauhid itu nak diteguhkan di dalam hati, dan apa tanda tauhid itu telah menjadi teguh dalam hati manusia, dan apakah keadaan yang timbul daripada orang yang tauhid itu telah meneguh di dalam hatinya. Itu tauhid dalam menurut ilmu tasawuf. Jadi jangan kelirulah. Jadi tawaduk dalam pendapat ahli tauhid, jadi maksud ahli tauhid di sini ahli tasawuf, adalah kesombongan. Benda tu, tawaduk tu satu kesombongan. Pelik nak faham. Memang kalau kita baca selapih, mana boleh jadi gitu. Tawaduk jadi sombong pula dah, melawang. Kena tengok dulu apa yang nak diberitahu, apa yang nak dihuraikan. Jadi tawaduk dalam pendapat ahli tauhid adalah kesombongan. Kok mana tawaduk ni jadi kesombongan? Tengok. Sebab sesiapa yang merasa dirinya ada kemuliaan dan kedudukan, maka perasaan yang demikian itu sebagai kesombongan. Baik, dia rasa dia ni bertawaduk. Tawaduk ni dalam ilmu, dalam agama kita, satu kemuliaan. Taqwa, tawaduk, dan segala macam lagi lah sifat-sifat, itu satu kemuliaan dalam agama kita. Kalau orang tu bersifat zuhud, dialah orang mulia. Kalau seseorang itu orang yang bertakwa, dia orang yang mulia. Kalau dia seorang yang bertawaduk, dia orang mulia. Jadi tawaduk itu adalah kemuliaan, sebagaimana takwa, sebagaimana sifat-sifat yang lain, dia adalah kemuliaan dalam agama ni. Persoalan sekarang, bila seseorang itu merasa dia yang tawaduk, berarti dia merasa dirinya memiliki kemuliaan. Itulah kesombongan. Jadi tawaduk itu bukanlah orang yang merasakan dirinya tawaduk, bukan. Bahkan orang yang merasakan dirinya tawaduk, dia adalah orang yang sombong. Dan kalau begitu, apa tawaduk sebenarnya? Inilah yang diberitahu. Tawaduk sebenarnya ialah orang yang merasa dirinya tak ada apa-apa satu, setelah hatinya melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Bukan dia rasa dia seorang yang tawaduk. Kalau dia rasa dia orang tawaduk, sebenarnya dia sedang dilanda kesombongan, takabur. Kerana dia rasa dia memiliki sifat mulia. Adapun tawaduk yang sebenar ni, orang yang rasa hina diri, tak ada apa satu, kerana memandang keagungan Allah. Allah Ta'ala wujud yang sebenar, aku ni tak ada apa-apa bergantung ke dia belaka. Allah Ta'ala yang maha kuasa, aku ni tak ada apa-apa satu pun, segala-galanya aku tertakluk dengan kekuasaannya. Allah Ta'ala maha berkehendak menentukan segala kejadian. Aku ni tak ada apa-apa, usaha aku ni tak boleh berkah pun. Bila sampai masa kehendak dia, jadi ikut kehendak dia. Kita rasa sudah hilang keakuan diriku. Itu tawaduk yang sebenar. Bukan rasa aku ni orang tawaduk ni. Kalau rasa aku ni orang tawaduk, sebenarnya dia adalah seorang yang sombong. Tawaduk yang sebenar, orang yang hatinya bermakrifat, bermusyahadah, yakni orang yang hatinya memiliki keyakinan, kesedaran, memiliki keyakinan, memiliki kefahaman dan kesedaran yang tinggi tentang keagungan sifat-sifat Allah, sehingga membawa kepada dirinya merasa tidak ada apa-apa satu lagi dah. La haula wala quwata illa billah. Itulah hakikat tawaduk yang sebenarnya. Jadi kalau kita tak mengaji ilmu tasawuf, kita kecang sini ni, nampaknya mudah ni, tanpa kita sedar, kita ingat kita ni orang tawaduk sungguh dah, rupanya jadi sombong kita. Dekat je perbezaannya. Demikianlah kalam hikmat Syekh bin Atta yang ke-252. Maka sebenarnya demikian juga sifat-sifat lain. Siapa yang dirasa dia tawaduk, atau dia rasa dia ahli ibadah, dia rasa dia ni orang yang alim, semua itu adalah takabur, sombong. Dia rasa dia lah orang yang memiliki itu, memiliki ini, kebaikan atau kebaikan ini. Sebenarnya dari sudut ahli tauhid, dari sudut pandang tasawuf, dia adalah seorang yang sombong. Adapun kalam hikmat Syekh bin Atta yang seterusnya, iaitu kalam hikmat yang ke-253, la yukhrijuka 'anil wasfi illa syuhudul wasfi. Artinya, tidak ada sesuatu yang dapat mengeluarkan, yakni melepaskan kau dari sifat kesombongan, kecuali jika engkau melihat sifat-sifat Allah. Kata Syekh bin Atta, sifat sombong yang ada dalam diri kita ni, ujub, takabur dan macam-macam lagi lah cabang-cabangnya tu, tak akan terkeluar dari dalam hati kita. Sehingga bila? Sehingga mata hati manusia benar-benar melihat keagungan sifat-sifat Allah, barulah cabut tu. Selagi kalbu manusia tidak melihat, menyedari dan merasai sifat-sifat keagungan Allah, selagi itu kalbu manusia terdedah, akan terisi dengan sifat-sifat takabur dan sombong. Jadi sebab itu secara mudahnya menurut Syekh bin Atta, yang akan mengeluarkan sifat-sifat buruk dari dalam hati manusia ini apabila manusia mencapai syuhud. Apa itu syuhud? Mata hati memandang kepada sifat-sifat keagungan Allah. Pandang ke mana? Sudah saya jelaskan pada kuliah lalu. Elemen-elemen yang ada di sebalik syuhud, iaitu pertama sekali kena ada ilmu, tahu tentang, faham tentang perkara itu, yakin tentang perkara itu. Kemudian ada kesedaran hati, ingat, ada ingatan, dia ingat tentang perkara itu. Kemudian ada kesedarannya, ada perasaannya. Semua inilah yang dikatakan syuhud. Jadi kalau dia tahu Allah Ta'ala Maha Kuasa, dia yakin, tapi sekadar itu saja, maka tidak dinamakan syuhud. Dia dinamakan i'tiqad. Dia ada keyakinan. Syuhud ni tambah ilmu lain. Dia melibatkan mendalamnya keyakinan. Dia melibatkan satu bentuk perasaan, merasai kebenaran. Dia melibatkan kesedaran hati. Hati sedar tentang kebenaran, kesempurnaan sifat-sifat Allah. Kalau ada unsur-unsur ni, barulah dinamakan syuhud.
Ingat. Jadi ingatan, kesedaran, kedalaman keyakinan itu. Ada zauknya, baru dinamakan sebagai syuhud. Kalau tidak, dia ada i'tiqad. Jadi Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita mengenai sifat-sifat yang ada dalam diri kita ni, yang buruk ni, takabur dan macam-macam lagi, semata-mata dengan ilmu tentang perkara sesuatu, tentang sifat-sifat ketuhanan itu ghalibnya belum cukup untuk membuang sifat-sifat takabur. Sekiranya hati manusia ni dilanda dengan ghaflah, lupa. Berapa banyak orang yang mahir usuluddin cakap bukan main, tak kurang. Mahir bawa usuluddin, ngaji usuluddin mahir, boleh bilang sutik-sutik. Sebab tu keluar ta'aluk ni macam-macam. Tapi nada watak tu tak ada menunjukkan tawaduknya, penuh dengan kesombongannya, penuh dengan keangkuhannya. Berapa banyak? Bukan kerana jahil, tapi ghaflah, lupa. Bila terbuang penyakit ghaflah, dan macam mana terbuang? Mula ada ingatan. Keyakinan yang menjadi keyakinan tadi itu mula menjadi ingatan di dalam hatinya, mula menjadi kesedaran di dalam hatinya. Terang-terang bercanggah dengan hadis Nabi, bercanggah dengan banyak dalil-dalil yang terang, canggah dengan ayat Al-Quran. Wazkur rabbaka fi nafsika. Fi nafsika tu dalam hatimu, bukan dengan lidah. Ingat, sebut dan ingat Tuhanmu dalam dirimu. Jadi sebut, bila sebut dan ingat tu dalam diri tu, bukan dengan lidah lah. Macam mana pula kata tak ada? Ada setengah Tok Alim ni kata tak ada. Kau ada lah. Itu petua kat mana dah lama dah. Dalam hadis, iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Apabila seseorang tu ingat kepadaku di dalam dirinya, aku juga ingat secara tersembunyi kepadanya. Ini bahasa musyakalah. Tak boleh nak terjemah. Apabila aku ingat, apabila seseorang tu ingat kepada aku, kata Allah dalam hati dia, aku Allah ni ingat dia juga dalam hati aku juga. Jangan baca kot tu. Ini uslub Arabi ni, dia ada balaghah dia. Jangan terjemah kot tu. Salah terjemah begitu. Secara zahirnya bolehlah, tapi secara kefahaman betulnya salah cara tu. Kok bahasa Arab ya? Sebab tu bahaya kat hari ni. Slogan orang pakai ni, Tuhan kata gitu. Baik, Tuhan kata gitu. Ia mari pelak-pelak bawah ni. Tuhan ada hati juga. Ada hati juga Tuhan ni. Ni tengok ayat ni. Hadis ni. Iza zakarani fi nafsihi, apabila seseorang tu ingat kepada Allah di dalam diri dia, dalam hati dia, zakartuhu fi nafsi, aku juga ingat dalam diri dan dalam hatiku. Soalnya Tuhan ni ada hati juga dalam. Ada luar dalam juga ni. Ini kecelaruan. Ini kena tengok rahsia bahasa Arab. Ini orang panggil gaya bahasa Arab, dia panggil musyakalah. Yang mengaji belarah, tak belarah tahulah. Jadi tak boleh nak terjemah. Sama juga dengan ayat lain. Sebab tu bahaya kaedah yang diterapkan oleh setengah pihak ni, bahawa kita kena pegang apa yang Tuhan kata. Tuhan kata begitu, gitulah. Tak kira ayat muhkamat ke, mutasyabihat ke, ayat tu am ke ataupun khas, mutlak ke, muqayyad ke, nasah ke, mansukh ke, tak kira. Tuhan kata begitu, gitulah. Ni bahaya kaedah ni. Kalau ikut kaedah ni, kita akan temu ayat-ayat sehingga akhir sekali Tuhan tu disifatkan, boleh disifatkan sifat-sifat yang tidak layak lah. Contohnya apa? Satu ayat dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah. Makaru ni helah, buat tipu daya, menipu daya. Wa makarallah, dan Allah Ta'ala pun menipu juga, tipu daya juga. Mereka itu melakukan tipu daya dan Allah Ta'ala pun tipu daya juga. Jadi kalau faham secara zahir ni, Tuhan pun nipu juga lah. Padahal ini gaya bahasa musyakal lah, balarahnya. Ini gaya bahasa Arab. Kefahaman kita fahamlah.
Mereka ni, manusia ni menipu daya, dan Allah membatalkan ataupun membalas tipu daya mereka itu. Kena terjemah begitu. Jangan kata Tuhan nipu juga. Tapi kalau orang pakai kaedah Tuhan kata begitu, kena. Kalau itu pun menipu Tuhan, itulah inilah macam-macam. Itu kaedah tu bahaya. Zahir apa? Comel lah. Comel. Sama juga slogan balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Slogan tu bagus, tapi penerapan dia tu bagi orang-orang yang tidak ada asas tu berbahaya. Kaedah menerapkan kaedah tu balik kepada Quran Sunnah ni, kembali kepada Quran Sunnah, balik kepada ayat Quran, balik kepada Sunnah ni, ini berbahaya kepada orang yang tidak ada asas keilmuan yang cukup, sehingga boleh bawa kepada tafsiran-tafsiran yang songsang, bahkan boleh merosakkan akidah, apatah lagi pengamalan syariat. Timbulnya pemikiran liberal ni, ataupun berkaitan dengan keyakinan semua agama ni sama lah, cabang daripada pemikiran liberal, sebenarnya adalah tafsiran songsang terhadap ayat Al-Quran. Bukan tak ada ayat, ada ayat yang menjurus ke situ, tapi diterjemah, ditafsir secara songsang, tidak seperti yang ditafsirkan oleh alim ulama kita. Nak kabarnya adalah ayat, tapi difaham secara kefahaman yang tidak menurut apa yang ditetapkan oleh para ulama kita. Nak kabarnya, iaitu pemikiran pluralisme ini, yakni agama yang banyak ni sama belaka. Keyakinan kita mudah. Agama yang benar ialah Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama lain ialah, pada keyakinan kita, agama itu bukan yang sebenar. Tapi sekalipun agama ni bukan agama yang sebenar, tidak menghalang kita untuk bermuamalah dengan baik terhadap mereka tu. Keyakinan jelas, kita hanya yakin agama Islam sebagai agama yang benar. Yang lain itu tidak betul pada keyakinan kita. Tapi tak boleh nak buat zalim ke dia. Kena berlaku adil terhadap mereka, kena bermuamalah dengan betul terhadap mereka. Itu muamalah, tak ada masalah. Keyakinan jelas. Yang betul hanyalah agama Islam menurut keyakinan kita. Macam tu. Tapi kalau kita berkeyakinan semua agama betul belaka, itu sudah silap dari segi keyakinan. Muamalah cerita lain. Muamalah itu sebagaimana kita bermuamalah dengan orang Islam, maka sama begitu jugalah caranya kita bermuamalah dengan orang bukan Islam. Hukumnya serupa je. Kalau kita, contohnya, kita bunuh orang Islam, bunuh orang bukan Islam pun begitu juga hukum dia. Sama hukumnya. Islam kita, Islam kita, bila bunuh, sama je hukum. Muamalah serupa. Cuma keyakinan kita, agama yang benar hanyalah Islam. Kalau kita yakin semua agama betul belaka, diterima belaka, itu sudah bercanggah dengan akidah kita lagi. Hak saya nak kabarnya, yang membawa kepada keyakinan semua agama ni sama, sebenarnya ada ayat yang menjurus ke situ, yang dijadikan oleh dalil oleh kelompok tertentu, sehingga mereka kata agama ni sama. Walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Orang Yahudi, orang Nasara, sabiin, ini pengikut-pengikut ataupun kelompok-kelompok ahli agama silsilah daripada Nabi Allah Ibrahim ni, sebuah bintang-bintang ni. Semua ni dianggap dalam ayat tersebut diterima. Tapi man amana minhum billahi wal yawmil akhir, mana-mana yang beriman di antara mereka ni, beriman terhadap Allah dan terhadap hari akhirat, mereka diterima. Kalau kita faham selapis, semua agama ni percaya Tuhan mereka. Yahudi pun percaya, Nasrani pun percaya kepada akhirat, mereka percaya akhirat. Jadi kalau berdasarkan itu, semuanya betul belaka. Begitu ke kita nak faham? Kena tengok dulu mereka percaya kepada Allah. Allah yang macam mana yang mereka percaya? Allah ada anak. Allah ada anak, Allah ada akan kongsi. Begitu kan? Percaya kepada Tuhan, tetap percaya. Tapi bagaimana kepercayaan mereka terhadap Tuhan? Jadi kalau tengok selapis ayat tu,
Mereka ni cukup syarat. Percaya kepada Tuhan, man amana billahi, percaya kepada Allah dan yaumil akhir, percaya kepada akhirat. Ternyata agama-agama ni percaya belaka. Allah mereka percaya, orang Yahudi pun percaya, Nasrani pun percaya. Tapi apakah kerana itu mereka dianggap sebagai semuanya diterima? Tak boleh pakai. Sebab apa? Kena tanya dulu bagaimana kepercayaan mereka terhadap Allah. Maka di situlah masalahnya timbul. Tapi tengok selapih, kena semua. Boleh. Ya berlaku. Ini ayat-ayat seperti ini dijadikan dalil oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyatakan semua agama ini sama. Betul belaka ayat seperti ini? Dan itu adalah tafsiran yang keliru. Tafsiran yang tidak mengikuti apa yang telah dipeturkan, yang ditunjuk oleh para ulama, alim ulama kita di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya melencong sikit tadi dah. lagi tajuk sikit. Tak apalah. Baik, selama engkau tidak melihat sifat kesempurnaan Allah, selagi hati kita tidak melihat, dengan hati bukan tak ada keyakinan, kita ada keyakinan Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kesempurnaan, tapi belum mencapai darjat melihat. Maksudnya tak ada betul ingatannya, kehadirannya, zaunya, tak ada bahagian tu. Kau ada keyakinan tapi tak mari. Tak ada benda-benda tadi tu, orang panggil ghaflah, lupa. Tak ada ingatan, tak ada kesedaran, tak ada kehadiran hati, tak ada zauq. Yang tak ada benda tu orang panggil hati yang ghaflah. Bukan tak ada akidah. Akidah tetap ada, keyakinannya ada, tapi lupa, ghaflah orang panggil. Maka kata Syekh ni, selama kau tidak melihat sifat kesempurnaan Allah, selagi kau tak mencapai elemen-elemen tadi itu, maka selama itu juga engkau tidak mengakui kekurangan-kekurangan. Kita tidak akan rasa kita ni bersifat kurang. Selagi hati tidak melihat, menyadari, hadir tentang sifat-sifat keagungan Allah, maka selagi itu kita tidak akan ada kesedaran terhadap kelemahan dan kekurangan diri kita. Maka sebab itulah seperti yang saya katakan, kadang-kadang boleh berlaku seseorang tu bila bertambah alim jadi kau sombong. Masa dia dah tahu kala dulu dah, tapi bila alim ni kau jadi, bukan kau jadi malah kau naik angin, kau sombong. Kadang-kadang boleh berlaku. Ni kenapa boleh jadi demikian? Kerana tadi, kerana ghaflah, lupa. Maka selama itu juga engkau tidak mengakui kekurangan-kekurangan. Selagi kita tidak mencapai darjat syuhud tadi tu, merasai, menyadari, hadir tentang keagungan Allah, maka selagi itulah kita tak akan rasa kekurangan diri kita, kelemahan diri, atau kehambaan dirimu terhadap Allah Ta'ala. Maka demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-253. Intinya, kesimpulannya apa? Pada kalam hikmat yang 253 ni, Syekh Ibn Atta nak beritahu kita ni tak akan tercabut sifat ujub dan takaburnya, dan tidak dapat merasai hakikat ubudiyah kita ni, kelemahan kita, kekurangan kita, kecuali setelah hati kita mencapai syuhud, yakni memiliki kesedaran, kehadiran, ingatan dan zauq tentang keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah hati mencapai perkara itu tu, mulalah hati tercabutlah sifat takaburnya, ujubnya, dan mulalah hati menyadari tentang hakikat dirinya yang penuh kekurangan, yang penuh dengan keaiban dan macam-macam lagi lah. Jadi inilah orang mukmin. Orang mukmin ni orang yang sedar tentang hakikat dirinya yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, keaiban, kehinaan dan sebagainya. Sekalipun kenyataannya dia merupakan orang yang sangat alim, orang yang sangat pintar, orang yang sangat bijak, orang yang sangat mengetahui, orang yang sangat berkemampuan. Sekalipun demikian, seperti itu orang pada pandangan orang, tapi dia pada pandangan diri dia itu merasa dirinya serba kekurangan, penuh dengan kekurangan, keaiban.
Maka inilah sifat orang yang alim lagi arif. Tapi kalau dia seorang yang alim, tak ada kearifan, dia akan jadi penyakit lain sekali lah. Dia akan pandang orang lain bodoh belaka. Orang lain tak erti belaka, tak kenal belaka, tak tepat belaka, bodoh belaka, tak tahu kala belaka. Orang lain serba kurang tu, serba kurang situ, kurang sini, tak kena sini, tak kena sini. Pada diri dia tak nampak benda. Nampak betul belaka, molek belaka, sempurna belaka, tak ada apa-apa air. Ini alamat hati yang ghaflah, hati yang tidak ada kesedaran makrifat di dalamnya. Kemudian kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-254, ujung-ujung ini dipendekkan sikit huraian dia. Al-mu'minu yushghiluhu as-sana'u 'ala Allah Ta'ala an yakuna li nafsihi syakiran wa tushghiluhu huququllahi an yakuna li huzuzihi dhakiran. Seorang mukmin yang sebenar, seorang mukmin yang baik ni, yang sebenar ni guna apa keadaannya? Sibuk memuji syukur kepada Allah. Orang mukmin yang sebetulnya, yang sebenarnya, kesibukan kalbu dia ni, ingatan dia mensyukuri nikmat Allah. Sebab apa dia syukur? Kerana hatinya melihat bahawa dirinya menerima banyak kurniaan Allah. Atas kelebihan-kelebihan yang ada atas dirinya itu, dipandang semuanya kurnia Allah atas dirinya. Maka sebab itu hatinya sibuk bersyukur kepada Allah. Disyukur Allah Ta'ala beri dia ilmu, disyukur Allah Ta'ala beri hidayah ke dia, disyukur Allah Ta'ala beri kekuatan kepada dia, disyukur Allah Ta'ala beri keselamatan kepada dia. Syukur kerana memandang kurnia pemberian Allah atas diri dia ni. Ini orang mukmin yang sebenar. Jadi dia sibuk dengan syukur, bukan dia sibuk dengan kelebihan yang ada pada dirinya tu. Dia sibuk dengan syukur kepada Allah yang mengurniakan. Dan hal ini tidak tercapai kalau hati kita ni ghaflah, lupa, tidak ingat. Maka sebab itulah kunci untuk menghayati tasawuf ini zikir. Itu kunci dia. Kunci dia. Nak buang sifat buruk, nak menghasilkan sifat-sifat mulia, kuncinya zikir. Semua itu proses menghayati tasawuf. Bacalah kitab tasawuf mana-mana pun, tanyalah ulama-ulama tasawuf mana pun, apa kunci utama untuk memahami dan menghayati tasawuf ni? Zikir. Selain daripada hal-hal lain lagi lah, ilmu termasuklah, tapi yang utamanya adalah zikir. Bukan hal lain, tak penting, ilmu penting dan macam-macam lagi penting. Tapi antara sekian banyak tu, sesuatu yang perlu diberikan perhatian untuk menghayati tasawuf, zikir. Sebab punca bila tak ada zikir, ghaflah, lupa ni, mari nyakit macam-macam ni. Hal yang muka-muka ni, itu pun tengah-tengah belajar berzikir tu kadang-kadang ni mari juga. Tapi mudah-mudahan kita dalam proses berusaha untuk ingat. Sejauh mana berhasil, berjaya, itu terserah kepada Allah lah. Yang penting yang akan dipertanggungjawab kita ni, taklif yang ditaklifkan, kita berusaha atau tidak. Itu yang ditaklifkan. Berhasil atau tidak, itu kurnia Allah. Kuncinya kita cari jalan tu untuk mencapai maksud. Dan jalan yang kita cari itu ada panduan tu. Maka ulama tasawuf memberi pedoman alat untuk menghidupkan hati dan membuang sifat-sifat buruk dan menghiasi sifat-sifat yang mulia dalam hati itu, alatnya zikir. Dan apa yang dikemukakan oleh, apa yang dipetuakan oleh ulama tasawuf ni berdalilkan dengan dalil yang banyak dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang memberi keterangan pengajian tasawuf tapi keterangannya terbalik, tahulah tu, itu tasawuf bukan dari jalur dia lah tu. Mari ke mana-mana tak tahulah tu. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.